Okay, so saya refresh balik kepada um, Poisson square wave. Okay, so Poisson square wave ni dia punya objektif adalah untuk eliminate a single harmonics a single harmonics dengan menggunakan nilai alpha tertentu, dengan memilih nilai alpha tertentu. So which values of angle untuk eliminate which harmonic is actually by using this formula. Formula ni kena ingat kita takkan beri. So this is the formula. For example, if you want to eliminate harmonics number 3, so you set n is equal to 3, then based on this equation, you alpha should be 30 degrees. Okay? So 30 degrees. And this is actually the formula to calculate the magnitude voltage for all, including the fundamental. So V1 we call this one is a fundamental component, which is yang kita nak. Okay, kemudian yang lain-lain tu iaitu V3, V5, 7, yang ni semua adalah harmonics. Okay, harmonics. Okay, so kalau kita tengok base kepada this equation, so untuk buktikan kalau kita pilih 30 degrees, adakah harmonic nombor 3 akan hilang? So by using this equation, kita akan lihat, so you gantikan n dengan 3, so 4 VDC bahagi 3 pi cos n, which is 3, kalikan dengan alpha sekarang 30 darjah. So 3 kali 30, 90 darjah. So cos 90 darjah adalah kosong. So meaning that this one, V3 ni is actually equal to 0. So terbukti lah. Okay. Dengan menggunakan formula yang ni. Okay. So this slide tunjuk bagaimana nak dapatkan current. Ni dia punya semua all the important punya orang kata apa, equations lah. Kemudian nak dapatkan impedance. Kemudian daripada impedance you dapatkan current. Okay. So this is example 2. So this one is actually sama dengan example 1, cuma perbezaan dia kita ada firing angle kat sini lah. Alpha 30 degrees. Kita tak tahu, kita masih tak tahu nak namakan apa ni. Bukan firing angle, nak kata delay angle pun tak boleh, firing angle pun tak boleh. So kita katakanlah kita just pakai simbol alpha saja. Okay. Dan how to calculate, saya rasa ni tak ada masalah semua ni. Okay. By having 30 degrees which harmonic angle, yang ni bagai using yang equation tadi lah, alpha sama dengan 90 bagi n kan. So yang ni memang harmonic nombor 3 lah yang akan hilang. So determine the amplitude of the fundamental output. Yang ni fundamental output voltage maknanya V1. Okay. V1, so 4 VDC, n sama dengan 1 pi cos. So since dia pakai alpha ni 30 darjah, so 30 darjah. Okay. Kemudian determine the amplitude of load current for the first harmonics. So the first harmonics ni maksudnya N. Lepas tu you punya Vn. Okay. Zn. Buat dalam bentuk jadual In. Okay. So the first 5 harmonics. So maksudnya bermula daripada fundamental. Okay. Kemudian harmonic nombor 3 kosong. Okay, so maknanya dah tak ada. Dia kata yang the first load current for the first harmonic. So maknanya nombor 3 tu tak ada konsisten sebagai harmonic sebab dah hilang. So maknanya kita start dengan 5, 1, 5, 7, 9 dan 11. Okay, kemudian dapatkanlah dia punya magnitude Vn. And then dapatkan Zn. So Zn ni seperti yang semua maklum. Okay, R kuasa 2 tambah J N omega L kuasa 2. Okay. Tapi pakai kalkulator lagi senang lah. Okay. Kemudian THD. Okay. So the THD of the load current. THD of the load current. THD of the load current ni pakai equation je lah. THD is equals to yang tadi. This one so dapatkan summation of all harmonics RMS. Dikuasa 2 kan.
Mula-mulanya ada punya current RMS ni dikuasa dua kan, kemudian ditambah, kemudian you pun kuasa dua kan, bagikan pula dengan fundamental current punya RMS values. Okay. So this one, example satu, dia punya cara ataupun dia punya calculation saya dah share video dalam group. So untuk example 2 ni pun actually dia punya cara pun adalah lebih kurang adalah sama je. Cuma ada perbezaan dari segi equation saja. Equation ni kita pakai equation untuk quasi square wave. Okay. Okay, yang ni PWM So PWM, okay, so seperti yang saya dah discuss pada kelas kita yang lepas, is actually a comparison between a triangular, which is kita panggil dalam case ni adalah carrier, carrier waveform, dan comparekan dengan satu signal kita panggil modulating waveform. So modulating waveform ni adalah kita punya reference, okay, which is apa yang kita nak dekat bahagian output. Okay, kalau kita nak output kita adalah sinusoidal, so kita gunakan modulating waveform kita as a sinusoidal. Comparison ni akan menghasilkan output. So this one is actually the V out punya output. So dia akan dia akan daripada negative VDC ke positive VDC. Okay. Dan dua parameters yang utama dalam this PWM inverters adalah MA, modulation amplitude, okay, ataupun kita panggil sebagai modulation index pun sama, okay. So MI ataupun MA, dan satu lagi adalah modulation frequency, MF, kadang-kadang dia panggil MR juga. Okay. Okay, so what is modulation amplitude? Is actually the ratio between the maximum amplitude of the sinusoidal versus the amplitude of the triangular. Manakala modulation ratio ataupun modulation frequency is actually the ratio between the frequency triangular dan the frequency sinusoidal. So frequency triangular ni adalah frequency carrier. Okay. Sebab kadang-kadang dalam soalan, dia pakai notation yang berlainan. So, you kena faham. So, frequency carrier ni adalah sebenarnya merujuk kepada waveform of the triangular. Dan sebenarnya frequency carrier ni juga adalah juga mewakili frequency of the inverter punya switching. So, kadang ada soalan, dia dah bagi tahu frequency carrier adalah 2 kHz. Kemudian, soalan dia, what is the switching frequency of the inverter? So, kadang-kadang soalan tu dia bagi 2 markah. Sebenarnya markah bonus. Okay, tapi ada juga yang tak dapat jawab. Sebab dia mungkin tak faham ataupun kurang ni lagi lah. Pasal inverter ni memang kena lama jugalah nak kena fahamkan betul-betul. So, carrier kalau 2 kHz, so maknanya dia punya switching frequency pun adalah 2 kHz. Okay. So ni adalah cara kita compare dan kita ada this one. Okay. Harmonics So harmonics akan bentuk dalam bentuk cluster. Okay. So saya rasa saya dah terangkan semalam. Dan kita ada example. Tapi sebelum kita pergi kepada example 3 ni, saya nak pergi kepada MATLAB modulation. MATLAB model saya rasa lebih senang kot saya nak tunjuk. Okay. 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 So saya harap semua nampak MATLAB punya simulink ni. So this is actually PWM inverters, okay, full bridge pakai PWM switching. So this is the PWM. So comparison kalau diperhatikan kita compare. Okay, sini adalah simbol comparator. So kita compare. So kalau triangular lebih besar daripada ni, kita akan on dan sebagainya. Okay, so yang ini, as you can see, the output of the comparison akan go directly to G1 dan G3. Okay, G1 dan G3, manakala dia punya not. Okay, sebab kita tahu bahawa kalau G1 on, G4 mesti off. Okay, sebaliknya. Okay, tak boleh dua-dua on. So kalau G1 on,
G4 must be off. So that's why yang ini directly the output of the comparison directly go to G1 and G3. Manakala dia punya complement, which is yang dia punya inverse, akan masuk kepada G4 dan G2. Okay, very simple. Okay. Dan you can see kalau setting dekat sinusoidal ni, okay, contohnya saya punya sinusoidal adalah saya letak 0.8. Okay. Frekuensi sinusoidal saya adalah 50 Hz. 50 Hz. Yang ni kena kalikan 2 pi sebab dia nak radian per second. So 50 Hz. And then tak ada apa lain. Okay. Manakala frekuensi of the triangular generator. So yang ni adalah frekuensi of the triangular, which is your frequency carrier lah. Okay. Magnitude dia berapa Okay, magnitude dia telah diberi di sini, generate a symmetrical triangular waveform with peak amplitude of positive negative 1. Maknanya the peak of the triangular ni adalah 1. Okay. So apa maksudnya modulation amplitude dia? What is the ratio of the MI, modulation index? Amplitude of the triangular bahagikan dengan amplitude of the carrier. Tadi sinusoidal tadi 0.8. Carrier saya tadi 1. So maknanya 0.8 bagi 1. So maknanya modulation index saya adalah 0.8. Okey. Sekejap. Sekejap saya buka satu lagi application. Sementara buka tu, okeylah. Saya go through dahulu. Okay, and then kita simulate lah. Saya nak 2 cycle saja, 0.04 sebab saya punya ni. Okay, modulating frequency ni 50 Hz. Okay, maksudnya dia punya output of the inverter tu, saya punya fundamental voltage must be 50 Hz juga. So, saya simulate. Okay, so you perhatikan the THD. You kena set ke sini 50 Hz lah. THD saya adalah 145.8%. Okay, ni 1.45 ni kena kalikan dengan 100. So, jadi 145.8. Which is very high dan memang tak boleh grid connected lah sebab THD terlalu tinggi. Sebab apa THD terlalu tinggi? Sebab kalau kita perhatikan, okay, this is the comparison between the triangular dengan sinusoidal. Okay, ni terlalu banyak ni. 2 kHz ni terlalu tinggi sangat. Okay, so saya letaklah 1 kHz contohnya. Okay, frekuensi switching saya ataupun carrier saya 1 kHz. Okay, okay. Lagi jelas nampak dia punya pulse tu kelebaran dia tu. Okay, so ini adalah sinusoidal PWM compare dengan triangular, and then this is the output voltage. So the output voltage, okay, the output voltage. So as you can see, dia punya pulse ni dia mengikut dia punya intersection between the triangular dengan sinusoidal. So yang ni you punya current. So current you, since kita punya load ada resistor, so you punya bentuk current pun samalah dengan V out. Okay, so you perhatikan dia punya output voltage 100, dia akan it's actually a pulse, DC pulses yang actually swing from negative 100 volt to 100. Kerana apa? Sebab saya punya VDC saya adalah 100 volt. So dia akan swing from negative VDC to positive VDC. Dan as you can see, memang bukan sinusoidal pun. Dia punya output voltage. That's why you punya THD is very very big. 148.5%. Okay, sebab dia memang bukan sinusoidal. Walaupun ada bentuk sinusoidal based on the pulse width tu. Okay, tapi dia bukanlah sinusoidal. So that's why you punya THD is very high. Okay, macam mana kita nak dapatkan sinusoidal from these pulses? Okay, kita tengok spectrum harmonics. So this is how you see the spectrum of the harmonics. You pergi kepada continuous power GUI ni. Okay, pergi kepada tools dan klik kepada FFT analysis. Okay, this one.
Tapi make sure you punya output voltage ni, setting dia, okay, you punya setting setting ni, you punya logging ni, you dah log data to workspace. Okay, maknanya MATLAB ni akan simpan dia punya data. Okay. Kalau tak, memang takkan ada lah, takkan muncul. Okay. So, ini adalah, ini bukan yang output voltage yang kita nak. Kita nak tengok sebenarnya this one. Okay. Okay. So, this is the pulses of the output voltage. Okay. So, saya akan start saya punya FFT punya analisis daripada 0 saat sampai the number of cycle ada 2 cycle saja. Saya punya fundamental frequency saya is actually sama dengan frequency of the sinusoidal tadi 50 Hz. So saya akan display so you perhatikan. So 2000 terlalu sangat. Tak nampak. Okay, sekarang you nampak. This is the spectrum. Okay, of this waveform. Okay, so yang ini magnitude melawan harmonic order. So ni nombor semua nombor-nombor harmonics. Ni harmonic nombor 1, yang ni V1 ni harmonic nombor 1 Dia punya fundamental dia 79.98, sebenarnya 80. Okay, so you nampak apa hubungan MI, modulation index tadi. Modulation index tadi adalah V sinusoidal bagikan V triangular. V sinusoidal tadi adalah 0.8 bagikan V triangular 1. So maknanya saya punya modulation index adalah 0.8. Dan sebenarnya modulation index ni dia mempengaruhi nilai V1 fundamental. V1 iaitu MI multiple with VDC. So since kita punya MI adalah 0.8 dan saya punya VDC tadi dalam simulasi saya adalah 100 volt. So saya punya output voltage adalah 80 volt. Okey, yang ini adalah V puncak bukan RMS. V puncak. Okey. V puncak. Okey. So ni nombor harmonik. So you juga boleh tengok paksi X tu sebagai frekuensi. So kena display balik. Okey, so tak nampak sangat. So saya rasa ni saya kena mungkin 2000 je. Maksimum frekuensi saya. Okey, nampak. Kat sini tak nampak juga ni. Sini sepatutnya frekuensi dia 50 50 dan sampai daripada frekuensi 50 sampailah frekuensi 800 ni tak ada. Tak ada langsung, walaupun kecil-kecil ni tak apalah. Tak ada langsung orang kata apa? Harmonics tak ada. Maknanya clean. So, that is the advantage of PWM di mana kalau quasi square wave tadi harmonics ketiga dah wujud dah pada frekuensi 150 Hz kan. So kat sini kita nampak clean. So maknanya kita boleh design kita punya low pass filter very simple. Okay, very easy to design. Kita boleh cut off kat mana-mana kita nak. Okay. Dan the first harmonics cluster, kita panggil dia cluster sebab dia wujud dalam bentuk rumpun. Okay, wujud pada frekuensi 1000 Hz. Kenapa macam mana boleh wujud dekat frekuensi 1000 Hz? Apa relationship dia? Okay, so kita refer balik kepada MATLAB punya model. So actually, kedudukan harmonics ditentukan oleh frekuensi carrier. So kita dah set tadi 1000 Hz frekuensi carrier. So that's why dia akan wujud pada frekuensi 1000 Hz. Okay? Contohnya lah kalau saya ubah saya ubah kepada contohnya 3000 Hz. Okay? So 3000 Hz, apa yang kita akan dapat? So kita akan dapati bahawa nanti the first harmonic cluster bukan wujud pada kedudukan pada harmonic ke-1000. Pada frekuensi 1000 Hz, tapi dia akan wujud pada frekuensi 3000 Hz. So yang ni kita kena
display balik. So ini maksimum frekuensi. Ini maksimum frekuensi sebenarnya saya punya display ni. Maknanya maksimum sampai 2000 Hz. So sekarang ni tadi frekuensi saya dah 3000 kan. So saya letaklah mungkin 6000 kot. Okay, so dia akan display. So as you can see, nampak. Okay. The first harmonic cluster tadi kat 1000. Tapi since kita dah increasekan kita punya frekuensi ke 3000 Hz. Okay. So clean. Tak ada So maknanya lebih senang lah you nak design you punya filter. You boleh cut off dekat 2000 Hz ke ataupun sebagainya. Okay, sebab harmonics akan wujud pada frekuensi 3000 Hz. Okay. Dan dia sebenarnya ada second cluster. Kalau diperhatikan, so saya mungkin letak sini 10,000 lah maksimum frekuensi saya. Okay, dia akan wujud dalam bentuk cluster. Okay, so this is the first cluster. Dia sama dengan frekuensi carrier dan frekuensi switching. Frekuensi carrier tu adalah frekuensi switching of the inverter. Dan the second cluster adalah 2 kali nilai frekuensi carrier tadi. Kalau ni 3000 Hz, so the second cluster akan wujud pada 6000 Hz. Okay. Dan seterusnya. Okay, ini adalah dalam bentuk harmonics frekuensi. Frekuensi. So kalau saya tahu dalam bentuk nombor harmonics, so dia akan wujud pada frekuensi harmonik ke-60. Macam mana kita tahu harmonik ke-60? Okay. Kita berbalik kepada modulation ratio ataupun modulation frekuensi. So apa dia modulation ratio dan modulation frekuensi? Adalah frekuensi of the carrier versus frequency of the sinusoidal. Okay, sinusoidal So saya punya carrier tadi berapa? 3000 tadi 3000 Hz. Manakala frekuensi sinusoidal saya maintain 50 Hz. Okay, so 3000 bagi 50. 60. Betul tak? So sebenarnya MF ataupun MR ni akan merujuk kepada nombor harmonics. Dalam bahasa Melayu nombor harmonics. So harmonics akan wujud, the first cluster harmonic akan wujud pada nombor 60. Harmonics ke-60. Itu maksud dia. Okay. Harmonic ke-60. Dan adalah dia punya side band dia tu. Okay. Dia punya, orang kata apa, sampingan-sampingan dia tu lah. Okay. So, dia sebenarnya hubungan, dia sebenarnya berubah-ubah. Kalau contohnya, modulation index ni, okay, kosong. Okay, tak apa. So, setakat ni faham Saya semua faham. So file ni saya tak boleh nak bagi dalam WhatsApp group sebab dalam WhatsApp group kita juga ada student yang buat PBL lab berkenaan dengan inverter ni. Okay. So ni sebenarnya macam advantage pada diorang jugalah. Okay. So saya tak boleh share. Tapi yang ni you boleh rujuk kepada saya punya video lah. How to design this inverter. Okay. Dan nak tengok dia punya THD dan juga sebagainya. Okay. So hubungan sebenarnya hubungan harmonics magnitude of the harmonics ni. Okay. Dan modulation index, contohnya magnitude, dia punya magnitude ni, ketinggian dia semua kan. It's actually kalau contohnya modulation index you tinggi, tak semestinya harmonik pun tinggi. Dia kadang-kadang ada kalau modulation index you 0.6, you punya magnitude harmonik pun dia non-linear. Dia tak, hubungan dia bukan proportional. Kalau MI tinggi, harmonik tinggi tak? Okay, dia non-linear. So that's why untuk inverters, analysis of the inverter punya harmonic spectrum, kita memang tak ada hubungan orang kata proportional. So that's why kita come up with this table memang. Okay, so this table. So this table dia menunjukkan hubungan kalau untuk different modulation index Okay, untuk different modulation index. So as you can see, kalau MA 1, dia punya V1 adalah, yang ni V1 semua satu lah. So ini proportional. Sebab kita tahu bahawa modulation index ni is actually proportional dengan V1 kalau 0.9 maknanya you adalah 0.9. So ni okey. Dia proportional, dia related. Okey. Maksud saya yang dia tak related adalah berkenaan dengan
uh, harmonics. So yang ni adalah harmonics. Okey, contohnya kalau modulation index U1 ataupun modulation amplitude U1, dia punya ni 0.6. Tapi kalau you reduce kan dia jadi 0.7. Okey. Kalau 0.8 jadi 0.82. Kalau 0.7 jadi 0.92. Okey, 0.6 jadi 1. Kalau you pilih 0.5 dia akan jadi 1, 0.4 jadi 1.15. You tak nampak makna relationship dia, tak ada proportional pun. Okey. So that's why untuk kita punya analisis kita merujuk kepada table. Okey. Okey, so ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan kita nak continue on dengan example 3 ni. Okey. Okey. So example 3. Okey, saya semua nampak Oh. Tadi saya tak share. Allahu Akbar. Rupa-rupanya saya tak share tadi saya punya whiteboard. Allahu Akbar. Penat tadi saya tulis tadi. Kita ada dua tadi. Kalau modulation index tadi 0.8 kan dengan satu so maknanya kita 0.8 lah. So maknanya saya punya V1 saya adalah MI VDC. So 0.8 kalikan dengan VDC saya 100. So 80 volt lah. Okey. Kemudian yang tadi MF modulation frequency ataupun modulation ratio. Dia adalah ratio between frequency of the carrier bagi dengan frequency of the sinusoidal. Okey. Carrier tadi saya 3000 Hz bagikan dengan 50 Hz lah saya punya sinusoidal. So 60. So ini adalah kedudukan harmonics kedudukan harmonik ke-60 yang akan wujud harmonik tersebut. The first cluster harmonic. Frekuensi berapa? Frekuensi of the harmonics tu. 60 kalikan dengan 50. So akan dapat 3000 Hz. Okay. Which is sebenarnya frekuensi carrier ni adalah frekuensi switching dan juga frekuensi of the harmonics. Semua berkait. Tu kadang-kadang memang makan masa lah sikit. Faham. Tapi okey tak apa. Saya mengharapkan dengan example 3 ni pemahaman lebih okey lah. Okay, so diberi inverters with DC supply 100 volt. Okay, telah diberi. Siap-siap. Kemudian okay, RL. Ni yang parah ni bila ada RL ni. Sebab you akan dapat Z kena kira Z lah. Sebab L ni akan berubah-ubah. L bukan berubah, dia punya XL. XL ni nanti akan berubah. Sebab dia XL ni 2 pi F. L F frekuensi ni merujuk kepada frekuensi satu, frekuensi harmonics yang lain. Okey, kemudian frekuensi. Okey, dia dah bagi tahu F 60 Hz. Yang ini adalah you punya output frekuensi. Bukan 50. Okey. By using MA 0.8, modulation index 0.8 dan modulation frekuensi 21 and table 3.1. So determine the carrier frequency. Okey. Jadi memang information ni semua telah diberi. Tapi nak hadamkan betul-betul lah. Nak extract the information. So the carrier frequency. Kita tahu bahawa paling senang MR. Modulation ratio adalah frekuensi carrier bahagikan dengan frekuensi of the senang modulating modulating. Frekuensi modulating lah. Okey. Dan telah diberi MR 21. So yang ni kita tak tahu kan? Okey. Modulating frekuensi telah diberi iaitu yang ni 60. So you punya frekuensi carrier adalah 21 kali 60 Hz. So you kira lah you akan dapat
1260. So jawapan dia adalah 1260 Hz. So this is the frequency carrier. Mungkin soalan yang kedua, yang seterusnya mungkin dia dapat carrier frequency, and dia ditanya pula what is the switching frequency? Berapa switching frequency of the inverter? Boleh jawab tak? Sama. Sama. Berapa? 1260. Ini soalan bonus ni. 1260. Okay. Okay. Soalan seterusnya, the amplitude of the fundamental output voltage and current. Ni senang je lah. V1, amplitude of the fundamental, modulation index kalikan dengan VDC. So modulation index telah diberi 0.8. You punya VDC adalah 100, so 80 volts. Okay. Ni V max V puncak. Okay. Kemudian current, so I1 adalah V1 over Z1 So V1 telah dapat 80 volt, tapi Z1 ni lah yang tak tahu. So Z1 ni you kena kira lah. So Z1 ni adalah berapa Kena dapatkan R plus J XL. So dalam kes ni R ni maintain 10 ohm. Pakai kalkulator lah senang 10 tambah J XL tu adalah 2 pi kali 60 Hz kalikan dengan value of the inductor. So you akan dapat 9.47. Which is dalam bentuk polar. So 10 tambah 9.42. 10 tambah 9.42 I. 13.73. So 13.73. So 13.73. So 4.23 So 4.23. So dapatlah. So yang ni 80 volt. Yang ni 4.23 ampere. Okay, boleh ikut Okay, last kali the total power absorbed by the load. Oh. Macam mana nak buat ni? The total power absorbed by the load. So kita punya load ni kena ingat R dan L. Okay. So power ni absorbed by the load maknanya P. Iaitu ini saja. Okay. Ini saja. So maknanya you kena power tu is actually you kena pakai I kuasa 2, I output RMS multiply with R load. Okay. You tak boleh pakai V out. Sebab V out tu merangkumi dua elemen. Resistor dengan induktor. Padahal induktor ni tak akan serap P dia Q. So yang P ni adalah resistor saja. So you kena dapatkan I out RMS lah. Okay. So seperti biasa kena start dengan yang ni lah. Balik. Memang leceh lah. Banyak kerja nak buat. Okay. N. Okay. So N 1. Okay. Ini kita punya VN. ZN. Dan baru dapat IN tadi. And then okay. So VN tadi kita untuk yang ni kita dapat tadi 80 volt 80 volt. ZN tadi berapa tadi? 13 13 point berapa tadi dah? Ah 13.73. Okey, alamak, padam pula.
Jadi ini IN 4.23 Okey, yang ini kita dah dapat fundamental dia. Kemudian the next, sebab kita nak dapat ni sebenarnya. I out RMS. Okey. You kena punca kuasakan. You kena campurkan semua IN RMS kuasa 2. Okey. Iaitu N bermula daripada 1 dan MF dan seterusnya. Macam itulah. Okey, so sekarang N1. Sekarang the next harmonics. The next harmonic yang wujud bukan N3, bukan N5, bukan 3, 5, 7. Okey. Harmonics yang wujud adalah bergantung kepada MF. Nilai MF ataupun MR. So MF tadi 21. Maknanya harmonics yang bernombor 21. Okay. So this is the table M 0.8. So kita terpaksa pakai ni Kita pakai ni. Okay. Okay. So ni adalah nombor harmonik yang wujud. Iaitu bernombor 21. MF sekarang ni 21, so 21. What is the amplitude of the Vn? The amplitude of the Vn adalah diberi dalam gambar rajah dalam tabel ni 0.82. Maknanya saya punya V21 adalah 0.82 kalikan dengan BDC saya. 100 volt. Okey, iaitu dapat 82 volt. So yang ni 82 volt. Okey. Kemudian next. Okey, yang ni nanti kita tinggalkan Zn dengan In dulu. Okey, next model next harmonics adalah harmonics dia punya sideband dia, iaitu plus minus 2. Maknanya plus minus 2 maknanya harmonik wujud pada 21 tolak 2 19 dan juga 21 tambah 2 23. Kita ambil yang the first cluster saja. Okey. Sebab dia kita ambil maknanya dari segi spektrum dia, yang ni V1, yang ini dia punya MF. Okey, yang ni 1 MF 21. So ada cluster harmonik nombor 19 dan harmonik nombor 23. Kita ambil ni saja dalam pengiraan untuk dapatkan power So 82. So and then V19 rujuk balik kepada yang ni. Okey, V19 pun sama iaitu 0.22. 0.22 kali 100. So 22 volt. 23 pun sama 0.22. So 22 volt jugalah. Okey, so dah settle So saya harap you all faham how to calculate V harmonics. Okay, dan saya harap you all faham kenapa saya pilih, kenapa harmonik nombor 1, 21, 19, 23 ni. Saya harap you all faham Kalau tak faham boleh tanya sekarang. Okay. So, okay. Doktor, Ya. ya, Ya. untuk N23 tu macam mana dapat 22? 23. Kenapa dapat 23? Kenapa dapat 22 volt? Oh, 22 volt sebab ni. MF plus minus 2. Dia punya magnitude 0.22. Maknanya M19 pun 0.22, M22 pun 0.22. So 0.22 ini adalah dia ratio 22% daripada VDC. Faham tak? Kiranya dekat N tu tak ada lagi lah kan? Mana? N tu. N 1, 21, 19, 23. Ya, itu saja. Itu Okay. saja. Dia base pada table ni. Kalau dia bagi sampai MF tambah 2, MF tambah 2 itu saja. Sebab ada juga cluster nanti dia ada sampai MF plus minus 4. Tapi dalam kes ni dia bagi sampai plus minus 2 saja. Ikut table je lah.
Okay, wait. Okay. Okay. So kemudian nak kira ke ni ZN semua ni? Ambil masa ni. Yang penting you tahu macam mana nak guna table ni. Saya harap yang ni penting sebenarnya nak guna table ni. Faham eh? Ha. Kemudian yang lain-lain tu basic matematik je lah. ZN. Contohnya Z1 dah dapat. Kemudian sekarang Z21 lah. What is the impedance value pada frekuensi uh, 21, N21. So kalau N ni 21, maknanya you punya frekuensi dia adalah 21 kali 60. Frekuensi asas 60. Okay. Iaitu 1260. So you kena kira lah you punya Z is actually, saya letak macam ni je lah. Maintain 10 ohm plus J 2 pi kalikan dengan 1260 kalikan dengan 25 millihenry. So you akan dapat 197 10 tambah 197 J. So nampak 10 tambah 197. Okay. Dia punya impedance total adalah 197 ohm. Okay, setelah di convert kepada bentuk polar. So 197. Okay, kemudian next Z19. Z19, so maknanya N19. So you punya frekuensi 19 kalikan dengan 60 Hz. 1140. Okay, so 10 juga tambah J 2 kali pi kali 1140 kalikan dengan nilai of the inductor. So you akan dapat 2 kali pi (179). Okay. So 10 tambah 179 I. You akan dapat 179 juga. Okay. 179. Kemudian harmonik ke-23. So Z23. So Z23, so N23. So punya frekuensi adalah 23 kalikan dengan 60 Hz. So you akan dapat 1380 Hz. Okay, so maknanya 10 tambah J 2 kali pi kali 1380 kali 25 millihenry. Kali 60. Sekejap. Sekejap. Berapa ni? Macam salah je. 2 kali pi kali 1380 kali 25 negatif 3. 216. Okay, 10 tambah 216 I convert. So 216 jugalah. Okay. So 216. So daripada situ you boleh dapat lah you punya IN. So maknanya I21 adalah 197 82 bagi 197 0.4. Kecil lah current dia. Current harmonik dia kecil sangat. Kira macam you boleh ignore sebenarnya. Tapi tak apa. So kemudian yang nombor 19. So 22 volt bahagikan dengan 179 which is 0.12.
Kemudian harmonik seterusnya, harmonik ke-23, 22 bagi 216, 0.1. Okey. Kemudian dapatkan IN pula, IN RMS lah. IN RMS maknanya bagi punca kuasa 2 semua. 4.23 sebab ini memang sinusoidal. So, nak dapatkan RMS untuk sinusoidal, just bagi punca kuasa 2. So, 2.99 ataupun 3 lah kot. Yang ni 0.4 bagi punca kuasa 2, 0.28. Ini memang buat jadual senang. Sebab nanti memang banyak senang you nak extract information daripada sini. Nanti kalau you buat dalam bukan bentuk jadual, pening nanti. You nak cari yang mana satu kan. Okay. So, and then 0.12 bagi punca kuasa 2, 0.08. Okay. 0.1 bagi punca kuasa 2, 0.07. Okay. So, maknanya I out RMS, okay, adalah 3 kuasa 2 tambah 0.28 kuasa 2 tambah 0.08 kuasa 2 tambah 0.07 kuasa 2. So, 3 kuasa 2 tambah 0.28 kuasa 2 tambah 0.08 kuasa 2 tambah 0 tambah 0.07 kuasa 2. Okay, and then punca kuasa kan, you akan dapat 3 lah sebenarnya. Okay, 3. Sebab yang 3 sebab yang lain kecil, dia punya harmonics dia. So that's why you dapat 3 lah. So maknanya total power absorbed by the load, masukkan dalam menggunakan persamaan ini. So P out adalah 3 kuasa 2 kalikan dengan 10. So maknanya lebih kurang berapa ni? 90 watt. Okay? 90 watt. Okay. Okay, dah settle dah tu. Yang keempat, THD of the load current. Okay, THD of the load current. Nasib baik you buat table ni. Sebab masih menggunakan pakai value yang you dapat daripada table. Okay. So, THD of the current. THD of the current adalah hasil tambah harmonics. Semua harmonik. Iaitu sekarang ni harmonik 21, harmonik 19 dan harmonik 23. I sebenarnya. Okay. I19 RMS kuasa 2 tambah I21 RMS. Semua RMS ni. RMS. Bagikan dengan I1 RMS. So, since we dah dapat tadi tu 0.28 kuasa 2 tambah 0.08 kuasa 2 tambah 0.07 kuasa 2, bahagikan dengan 3. Okay. So, you akan dapat 0.28 kuasa 2 tambah 0.008 kuasa 2 tambah 0.07 kuasa 2. Okay. Punca kuasakan 0.299 bahagikan dengan 3. So, you dapat lebih kurang 0.099 ataupun 1 perpuluhan berapa ni? 1, 2. 9.9%. Itu jawapan dia. THD of the load current. 9.9%. Nak menghampiri 10% lah. Okay. Kemudian, the plot of the harmonic spectrum. Ini tak payah salin lah sebab benda ni nanti recorded. You boleh repair balik kepada drop video saya. So, plot yang ni lah sebenarnya. Oh, sorry. Plot of the harmonic of the, okay. Output voltage. So, be out. So, ini saya nak plot frekuensi lah dulu. Frekuensi dan juga harmonics number. N. Okay, yang ni hertz. Okay. So, plot dia yang pertama, this one. Frekuensi adalah 60 hertz. 60 hertz. Magnitude, kena tulis juga magnitude berapa, iaitu 80 volt. Nombor harmonik adalah nombor harmonik 1. Okay, nombor harmonik nombor 1. Kemudian seterusnya adalah
Nombor harmonics adalah sama dengan nilai MF, iaitu nombor 21. Magnitude dia adalah pada yang ni 0.82 ataupun 82% daripada VDC. So VDC kita saya adalah 100 volt, so 82 volt tadi. Okay. Frekuensi dia adalah 21 kali 60. 1260. Okay. Kemudian ada wujud sideband harmonics, iaitu 23 dan 19 iaitu 22 volt. Yang ini pun 22 volt. Frekuensi dia 19 kali 60. 19 kali 60. 1140. Dan yang ini 1140. Yang ni 60 kalikan dengan 23. 1380. Okey, nampak Okey, so soalan inverter tak lari daripada ni lah. Benda-benda ni semua sama je. Dia pusing-pusing situ je. Cuma saya mengharapkan you all faham how to extract information daripada table yang telah diberi. Table ni selalunya kita akan berilah. Memang kita akan beri pun. Sebab dia punya relationship dia tak proportional. Cuma yang relationship yang MA dengan V1 ni ya proportional lah. Cuma yang harmonics punya magnitude is not proportional. Okay. Dan ada juga contohnya kalau you pilih modulation index 0.1, okay, you dapati bahawa kalau modulation index 0.1, dia tak ada sideband langsung. Okay, dia tak ada sideband, kosong sideband harmonik dia. Okay, so that's why kita bagi bentuk jadual lah, mudah. Okay, so saya rasa itu saja hari ini. So insyaAllah next week kita akan masuk sedikit berkenaan dengan 3-phase inverter. So 3-phase inverter ni just go through saja. Okay. Dia punya equation dia sebab nanti kita akan guna pakai that equation untuk 3-phase dalam application of the AC motor drive. Sebab kita punya motor AC motor ni banyak dalam industri banyak 3-phase berbanding dengan single phase. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, so kita boleh bersurai. So kita stop kita punya kelas, kita tangguhkan kelas kita. So insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.